Kumpulan sasaran bagi video kami adalah murid sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 tahun hingga 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Abdul Munir bin Ismail, pensyarah bagi kursus kemahiran Al-Quran HIQ 3023 dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli akan membentangkan mengenai hukum nun mati dan tanwin. Sebelum itu saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu, yang terdiri daripada pembentang yang pertama Muhammad Syahrul Izzat bin Muhammad Jepri, pembentang yang kedua Muhammad Alif Ikhwan bin Arifuddin, pembentang yang ketiga Muhammad Anas bin Malik, pembentang yang keempat Nik Ahmad Nuri bin Nik Ismail, dan saya Muhammad Zuhair bin Azmi sebagai pembentang yang kelima merangkap moderator anda pada hari ini. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada pembentang yang pertama Muhammad Syahrul Izzat bin Muhammad Jepri yang akan menerangkan mengenai hukum nun mati dan iklab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator saudara Zuhair, juga yang dihormati lecturer bagi madah kemahiran Al-Quran Ustaz Abdul Munir bin Ismail serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan tentang nun sakinah dan tanwin. Sebelum kita pergi lebih mendalam, kita harus mengetahui apa itu definisi hukum nun sakinah dan tanwin. Apa itu nun sakinah? Untuk makluman, nun sakinah dan tanwin tidak mempunyai perbezaan yang ketara kerana nun sakinah adalah perkara yang sama seperti nun tanwin. Setiap nun mati ia adalah tanwin. Boleh faham? Setiap nun mati ia adalah tanwin, dan setiap huruf yang bertanwin terdapat nun mati padanya. Okey, baik. Mari kita mengenali apa itu nun mati dan tanwin. Nun mati adalah sejenis huruf nun yang di atasnya mempunyai bulat ataupun tanda mati. Manakala tanwin mempunyai 3 jenis, iaitu yang pertama fathatain berbaris atas, kasratain 2 baris bawah, serta dhammatain 2 baris dhammah. Berbunyi an, in, un. Nun mati dan tanwin kebiasaannya akan bertemu dengan huruf hijab, iaitu huruf hijaiyah mempunyai 28 huruf, manakala setengah pendapat mengatakan mempunyai 29 huruf. Baiklah, di sini saya akan masuk tentang hukum-hukum nun mati dan juga hukum tanwin. Okey. Nun mati dan tanwin apabila berjumpa dengan huruf-huruf hijab mempunyai beberapa hukum, iaitu mempunyai 4 hukum. Manakala pendapat setengah ulama yang lain mengatakan hanya mempunyai 3 hukum, tetapi jumhur mengatakan yang kita gunakan di Malaysia adalah 4 hukum. Yang pertama izhar, yang kedua iqlab, yang ketiga idgham, manakala yang keempat adalah ikhfa. Manakala setengah pendapat mengatakan iqlab tidak termasuk dalam hukum nun mati dan tanwin kerana iqlab berkhilafan dengan ikhfa. Okey, baiklah. Selesai kita memahami tentang nun sakinah dan juga tanwin, saya akan pergi ke elemen yang seterusnya, iaitu iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab daripada segi bahasa adalah qalaba, iaitu menukarkan. Dari segi tasrif, aqlaba yuqlibu iqlaban. Iqlab maksudnya menukarkan huruf nun mati kepada mim. Menukarkan huruf nun mati kepada huruf mim. Daripada segi istilah adalah nun mati apabila bertemu dengan ba, huruf nun mati bertemu dengan huruf ba akan ditukarkan kepada mim dan ia dibaca dengung serta ikhfa. Baiklah, definisi di sini menggambarkan terdapat kekhilafan padanya, sama ada iqlab ataupun ikhfa. Di dalam kitab Imam Al-Jazari menyatakan bacaan iqlab adalah sama seperti bacaan ikhfa Syafi'i, tetapi sebagaimana pendapat yang rajih di kalangan qura' mutaakhirin ini menyatakan iqlab dan ikhfa mempunyai perbezaan. Iqlab mempunyai satu huruf, iaitu huruf ba, dan apabila nun mati ataupun tanwin bertemu huruf ba dinamakan sebagai iqlab. Okey, baiklah. Bacaan iqlab adalah dengung 2 harakat. Apabila nun mati bertemu ba, mempunyai 2 cara bacaan, iaitu itbaq syafatain yang pertama, dan yang kedua furjah khafifah baina syafatain.
Apakah perbezaan antara dua ini? Baiklah, itbaqus syafatain. Yang pertama, itbaqus syafatain adalah merapatkan bibir biduni kaz, tanpa keras, iaitu hanya merapatkan sahaja. Manakala furjah khafifah baina syafatain, merenggangkan sedikit bibir hanya boleh melalui sehelai kertas di antara bibir. Okey, baiklah. Saya akan berikan contoh bagi itbaqus syafatain. Min baqliha itbaq syafatain, merapatkan kedua bibir hanya sekadar dan dengung dua harakat. Min baqliha. Baiklah. Tanwin pula sami'un basir. Sami'un basir. Itu tanwin bertemu ba. Okey, kaedah yang kedua adalah furjah khafifah baina syafatain, merenggangkan sedikit bibir di antara bibir hanya boleh melalui sehelai kertas. Okeylah, contoh bacaan bagi furjah khafifah baina syafatain adalah min baqliha. Okey, terdapat renggang sedikit di situ. Manakala tanwin bertemu ba pula sami'un basir. Okey, manakah yang perlu kita guna antara kedua kaedah ini? Di dalam kitab Tuhfatul Atfal, pendapat yang paling rajih menggunakan kaedah yang kedua, furjah khafifah baina syafatain adalah yang paling baik. Tetapi kedua-duanya adalah boleh digunakan. Yang penting kita semua membaca Al-Quran dengan betul. Okey, itu sahaja daripada saya. Harap semua faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Syahrul Izzat atas penerangan yang telah diberikan. Seterusnya kita teruskan dengan pembentang yang kedua, Muhammad Alif Hikwan bin Arifuddin yang akan membentangkan mengenai hukum izhar. Dipersilakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita yang arif lagi bijaksana, Muhammad Zuhair bin Azmi. Pertama sekali saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Alif Hikwan bin Arifuddin, memegang nombor kad matrik D2020297041. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan dan membincangkan tentang izhar halqi. Seperti yang kita ketahui, izhar halqi adalah salah satu hukum yang terkandung di dalam hukum nun mati dan tanwin. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan ataupun definisi bagi izhar halqi ni. Izhar halqi yang pertama, izhar halqi daripada sudut bahasa. Sudut bahasa bermaksud terang dan nyata. Dan yang kedua, daripada sudut istilah. Sudut istilah pula bermaksud tiap-tiap huruf yang keluar daripada mahrajnya, dengan jelas dan terang, tanpa dengung. Memang memang izhar halqi kita baca jelas tanpa dengung. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak kenal izhar halqi ni? Izhar halqi apabila nun sakinah ataupun nun mati dan tanwin, baris dua yang atas, bawah dan depan bertemu dengan 6 huruf ni. Apa huruf-huruf izhar? Baiklah, huruf-huruf izhar yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat kha, yang kelima ain dan yang terakhir adalah ghin. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, berlakulah hukum izhar halqi, iaitu membacanya dengan terang dan jelas, tanpa dengung. Baiklah, seterusnya saya ingin mengemukakan beberapa contoh daripada Al-Quranul Karim tentang izhar halqi ni. Contoh yang pertama adalah huruf hamzah dan contohnya adalah fa in amanu fa in amanu fa in amanu.
Jelas, kita kena baca jelas dan terang. Jelas dekat sini menunjukkan huruf nun tu. Kita kena betulkan sebutan huruf nun tu. Itu yang dinamakan jelas. Jelas sebutan nun tu. Fa in amanu. Yang seterusnya, huruf ain. An'amta. 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 Dan seterusnya, huruf ha. Azizun hakim. Azizun hakim. Azizun hakim. Kita kena jelas tentang pertemuan antara tanwin dengan ha dekat situ. Kena baca jelas, terang dan nyata. Okey, baik, sampai di situ saja. Kesimpulan dekat sini adalah nun mati dan tanwin apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, hendaklah dibaca dengan terang, jelas dan nyata. Itulah yang dimaksudkan dengan izah halki tu. Kita baca terang, jelas dan nyata. Itu saja yang saya ingin perkongsikan. Saya kembalikan kepada moderator yang Arif. Terima kasih saudara Alif Ikhwan bin Arifuddin. Kita pergi pula kepada pembentang yang seterusnya, Muhammad Anas bin Malik, yang akan membentangkan mengenai hukum ikhfa hakiki. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. InsyaAllah, sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Anas bin Malik. Saya memegang nombor kad matrik D096851. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dari sudut bahasa ialah sembunyi. Dari sudut istilahnya ialah menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan membunyikan bacaan kepada bacaan izhar dan juga idgham. Seperti yang kita ketahui, huruf ikhfa hakiki ada 15 huruf semuanya. Huruf-huruf tersebut ialah huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, da, ta, za, fa, qaf dan juga kaf. Ulama telah membahagikan huruf-huruf ikhfa kepada 3 bahagian mengikut makhrajnya. Yang pertama ialah ikhfa hakiki aqrab. Ikhfa hakiki aqrab mempunyai 3 huruf, iaitu huruf ta, ta dan juga dal. Makhrajnya paling hampir dengan huruf nun. Tetapi teknik sebutannya, pangkal lidah dan juga hujung lidah sama sekali tidak akan rapat. Contoh, kuntum. Nun mati bertemu dengan ta. Sebutannya begini. Kuntum. Itu contoh bacaannya. Yang kedua ialah ikhfa hakiki awsat. Ikhfa hakiki awsat mempunyai 10 huruf semuanya. Huruf-huruf tersebut ialah huruf sa, jim, zal, zai, sin, shin, sad, da, za dan juga fa. Makhraj huruf ikhfa hakiki awsat tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Teknik bacaannya ialah diangkat sedikit bahagian tengah lidah ketika menyebutkan huruf tersebut. Contoh bacaannya ialah min thamarat. Nun mati bertemu dengan huruf sa.
min thamarat. Itu ialah contoh bacaannya. Bahagian yang ketiga ialah ikhfa hakiki ab'ad. Ikhfa hakiki ab'ad hanya mempunyai 2 huruf. Huruf-huruf tersebut ialah huruf qaf dan juga kaf. Teknik sebutannya ialah diangkat sedikit pangkal lidah ketika menyebutkan huruf tersebut. Contoh bacaannya ialah kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Itu ialah contoh bacaannya. Kesimpulannya ialah walaupun ikhfa hakiki mempunyai 15 huruf dan berbeza-beza makhraj, tetapi sifat ikhfa hakiki itu ialah sembunyi. Jadi lidah tetap tidak akan bersentuhan. Apabila lidah bersentuhan, ia akan menjadi sebutan izhar, iaitu sebutan secara jelas. Setakat itu saja daripada saya. InsyaAllah saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih saudara Anas bin Malik atas penerangan itu tadi. Panel pembentang yang seterusnya akan membentangkan mengenai hukum idgham ma'lunah. Dipersilakan saudara Ni Ahmad Nuri bin Ni Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Okey, baik. Kali ini saya akan menerangkan kepada anda semua apa itu idgham ma'lunah. Idgham dari sudut bahasa ialah memasukkan atau menggabungkan sesuatu. Manakala dari sudut istilah pula ialah menggabungkan bunyi yang bertanda sukun ke dalam huruf yang berbaris. Idgham ma'lunah bermaksud memasukkan atau menggabungkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang selepasnya beserta dengung. Huruf-huruf idgham ma'lunah ada 4, iaitu ya, waw, mim dan nun. Contoh bacaan bagi idgham ma'lunah yang pertama, ay yafqahuhu. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Cara bacaannya ialah memasukkan nun mati ke dalam huruf ya beserta dengung 2 harakat. Contoh yang kedua, min warai. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Cara bacaannya ialah memasukkan nun mati ke dalam huruf waw beserta dengung 2 harakat. Contoh yang ketiga ialah mimman mana'a. Nun mati bertemu dengan huruf mim. Cara bacaannya memasukkan nun mati ke dalam huruf mim beserta dengung 2 harakat. Contoh yang keempat, lan nadkhulaha. Nun mati bertemu dengan nun. Cara bacaannya ialah memasukkan nun mati ke dalam huruf nun beserta dengung 2 harakat. Contoh bagi tanwin pula, yang pertama, hisaban yasira. Tanwin bertemu dengan huruf ya dan cara bacaannya ialah memasukkan tanwin ke dalam huruf ya beserta dengung 2 harakat. Contoh yang kedua pula ialah khairun wa abqa. Tanwin bertemu dengan huruf waw dan cara bacaannya ialah memasukkan tanwin ke dalam huruf waw beserta dengung 2 harakat. Contoh yang ketiga pula ialah bisultanin
mubin. Tanwin bertemu dengan huruf mim dan cara bacaannya ialah memasukkan tanwin ke dalam huruf mim beserta dengung 2 harakat. Contoh yang keempat, amilatun nasibah. Tanwin bertemu dengan huruf nun dan cara bacaannya ialah memasukkan tanwin ke dalam huruf nun beserta dengung 2 harakat. Kesimpulannya ialah drama al-ghunnah amat mudah untuk difahami. Anda hanya perlu ingat kepada cara bacaannya, iaitu apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, iaitu ya, waw, mim dan nun beserta dengung 2 harakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Ni Ahmad Nuri atas penerangan tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pembentang yang terakhir, saudara Muhammad Zuhair bin Azmi yang akan merangkai mengenai hukum idgham bila gunnah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zuhair bin Azmi, nombor matrik D20202096848 daripada kos AT35. Saya merupakan pembentang yang kelima pada hari ini. Rangkap moderator anda akan menerangkan mengenai hukum idgham bila gunnah. Baiklah, kita masuk pada pengertian idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dari segi bahasa bermaksud memasukkan tanpa dengung. Daripada segi istilah pula, ia bermaksud memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua tanpa dengung. Jadi, apakah huruf-huruf idgham bila gunnah ini? Huruf-huruf idgham bila gunnah ini hanya ada 2 sahaja, iaitu huruf lam dan juga huruf ra. Baiklah, bagaimana pula cara bacaan hukum idgham bila gunnah ini? Cara bacaannya ialah apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 2 huruf tadi, iaitu huruf lam dan juga huruf ra, maka nun mati ataupun tanwin itu hendaklah dimasukkan ke dalam huruf tersebut tanpa dengung. Ingat dia, tanpa dengung. Seperti maknanya sendiri, iaitu bila gunnah yang bermaksud tanpa dengung. Hukum idgham bila gunnah ini mesti terjadi pada 2 perkataan di mana nun mati ataupun tanwin di akhir kalimah yang pertama bertemu dengan huruf lam dan juga huruf ra di awal kalimah yang kedua. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada contoh-contoh bacaan hukum idgham bila gunnah. Baiklah, kita lihat contoh yang pertama, iaitu nun mati bertemu dengan huruf lam pada contoh ini. Jadi bacaannya ialah min ladunka. Min ladunka. Apabila nun mati bertemu dengan huruf lam, jadi cara bacaannya ialah memasukkan bunyi nun mati tersebut ke dalam huruf lam tanpa dengung. Ingat, ia mesti terjadi dalam 2 kalimah, iaitu nun mati di akhir kalimah yang pertama bertemu dengan huruf lam di awal kalimah yang kedua. Baiklah, kita ulang sekali lagi bacaannya. Min ladunka. Min ladunka. Kita pergi pula kepada contoh yang seterusnya, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ra. Kita lihat contoh ini. Bacaannya ialah mir rahmatihi. Mir rahmatihi. Jadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ra, maka cara bacaannya ialah memasukkan bunyi nun mati tersebut ke dalam huruf ra tanpa dengung. Ingat, tanpa dengung. Baiklah, kita ulang sekali lagi bacaannya. Mir rahmatihi. Mir rahmatihi. Baiklah, kita pergi pula kepada contoh seterusnya, iaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi kita lihat contoh ini. Bacaannya ialah zinatallaha. Zinatallaha. Baiklah, apabila tanwin berbaris fathah dalam contoh ini,
bertemu dengan huruf lam, maka cara bacaannya ialah memasukkan bunyi tanwin tersebut ke dalam huruf lam tanpa dengung. Baiklah, kita ulang cara bacaannya. Zinatallaha, zinatallaha. Kita pergi pula kepada contoh tanwin bertemu dengan huruf ra. Baiklah, kita lihat contoh ini. Bacaannya ialah Ghafurir Rahim, Ghafurir Rahim. Jika kita lihat dalam contoh ini, tanwin berbaris kasrah iaitu baris bawah bertemu dengan huruf ra, maka cara bacaannya ialah memasukkan bunyi tanwin tersebut ke dalam huruf ra tanpa dengung. Baiklah, kita ulang bacaannya. Ghafurir Rahim, Ghafurir Rahim. Ingat ya, tanpa dengung. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan kelima-lima ahli kumpulan kami pada hari ini. Kesimpulannya, kita perlulah menguasai kesemua hukum-hukum nun mati dan tanwin supaya kita dapat meningkatkan lagi bacaan Al-Quran kita seterusnya, dapat mengelakkan daripada melakukan kesalahan-kesalahan bacaan ketika membaca Al-Quran. Saya harap semua orang mendapat manfaat daripada pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.